حضرة السيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحوض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan pengurusi masjid, para istongkat serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam tinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana di saat dan ketika ini kita masih lagi dipilih oleh Allah taala, dijadikan kita sebagai tetamu dia, dan kita berada dalam salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah taala. Bertanda ini kita sebagai tetamu Allah, dipilih oleh Allah taala. Tentu ada kita ni ada di pandangan Allah taala, ada dalam pandangan kasih sayang Allah. Dia letakkan kita di tempat yang dia sangat suka, letakkan kita di tempat yang dia sangat sayang. Ya alhamdulillah, di saat itu, di samping itu, hari ini kita diberi kelapangan masa untuk kita sama-sama sembahyang sunat tasbih ya di bulan Rajab. Yang dikata ini bulan yang kena berbanyakkan istighfar, juga tak kira lah banyak selawat dan banyak baca Quran. Ya Allah Ta'ala pilih kita hari ini dapat sama-sama diberi kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk kita diri di hadapan Allah Ta'ala. Kita bertasbih dengan tasbih yang sempurna insya-Allah ya, yang dinamakan salat sunat tasbih. Mudah-mudahan ini amalan orang soleh. Kita tiru-tiru saja, kita dah jadi orang soleh ya Allah. Jauh ya tak kita ni, kita meniru-niru je tuan-tuan puan-puan, tiru aja. Mudah-mudahan kalau hari ini orang-orang soleh nanti dibangkitkan di makam mahmudah bersama Nabi Rasul-Rasul. Kita harap ya Allah, Engkau pilih aku juga ya Allah. Dalam hidup ini aku tiru-tiru je hari ini ya. Sebab apa hari ini? Siapa yang kita tiru,
yang kita ikut, esok kita akan bangkit bersama dia. Kalau kita ikut cara orang yang tak bagus, yang jauh dengan Allah Ta'ala, kita takut kita bangkit bersama mereka. Tapi hari ni alhamdulillah kita belajar lah. Saya pun nak niru-niru amal orang soleh. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala pilih kita. Ya tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Ta'ala, bulan ini bulan Rajab, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita pinjam umur lagi. Dia rezekikan kita umur sampai ke hari 9 Rajab ya. 9 ke 10 ni hari ni. 10 Rajab dah. Dah 10 Rajab dah kita dipinjamkan dalam kejam celik. Dan habis dah Rajab dah. Dah berlaku 1/3 dah. Tinggal lagi 2/3 lagi ya Allah. Dapat ke tidak selesaikan 23 Rajab. Masuk Syaban dapat ke tidak kita bulan Syaban ya Allah. Masuk Ramadan dapat ke tidak ya tak Ramadan. Jadi tuan-tuan mengikut Imam Anas dikatakan bila masuknya Rajab, doalah kita yang kita semua pun dah amalkan kan. Allahumma barik lana fi Rajab. Macam minggu lepas jugalah. Wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, Engkau berkati aku ya Allah sepanjang bulan Rajab ya Allah. Ini Nabi pun mohon tuan. Mengikut hadis riwayat Anas lah. Nabi pun mohon, wahai Allah, berkati aku ya Allah sepanjang Sya'ban ya Allah. Nabi mohon satu yang kita tak sangka. Nabi mohon apa? Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi pun mohon untuk sampai ke bulan Ramadan, kerana Nabi tahu nilai tambah amal bulan Ramadan yang digandakan. Hari ini memang patut hari ini kita mohon pada Allah, wahai Allah, Engkau sampaikan aku ya Allah ke bulan Ramadan. Amal kita ni tak cukup. Umur kita kan, saya cakap umur pendek-pendek, amalnya sikit. Itu pun dah bagi peluang, dah amal diganda-gandakan lagi. Kita yang kita baca tentang solat berjamaah digandakan lagi. Pun tuan-tuan untuk menghadap Allah Ta'ala tak cukup. Jadi ni alhamdulillah kita berdikit-dikit kita buat perkara yang dianjurkan oleh ulama-ulama, orang-orang soleh dulu. Mudah-mudahan ya nanti kita tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan nak jadi soleh, kita tak jadi soleh. Namanya kalau Farudin diubah nama Muhammad Soleh mungkin soleh. Ya, Farudin tetap tak soleh, tetap Farudin juga. Jadi mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala pilih kita di golongan yang orang yang soleh. Tuan, ini bulan Rajab masih ada lagi 20 hari lagi. Ni ulama kata sepanjang bulan Rajab banyak istighfar. Saya nak cakap diri saya sendirilah. Nabi pun istighfar satu hari tak kurang daripada 100 kali. Nabi membuat pengakuan, aku sendiri beristighfar kepada Allah tak kurang 100 kali. Hari ni kalau kita nak bezakan siapa tu Nabi, tuan-tuan, kehidupannya yang sangat suci. Tentu insan terpilih tak ada satu titik noda pun dalam hati dia. Itu pun sentiasa mohon ampun pada Allah. Mohon ampun tuan. Mohon 100 kali tak kurang disebut. Jadi hari ini memang patut hari ini kita, kalau kita lebihkan istighfar kita kepada Allah Ta'ala lebih daripada Nabi mohon. Nabi pun mohon 100 kali, takkan kita cukup 100 kali tak? Ya, insyaAllah yang ada depan kita ni wajah-wajah nur-nur, wajah-wajah syurga ni berseri-seri semua ya, walaupun tak senyum ada nur lah, Nurul Jannah, walaupun nama tak Nurul Jannah ya. Allahu Akbar. Bukan nak suruh kita takut, saya takut lah. Ya Allah, ya ini banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya jangan lupa, ulama juga menganjurkan dalam bulan mohon ampun ini jangan sampai terlepas kita mohon ampun untuk mak bapak kita. Mohon istighfar tu jangan sampai terlepas untuk mak bapak kita. Sungguh, kerana apa? Kalau kita tak ada mak bapak, yang ada sekarang mak bapak mertua, itulah mak bapak kita. Siapa lagi kalau tak ada, itulah mak bapak kita. Mohonlah ampun. Sebab itu dianjurkan astaghfirullahalazim li wa liwa lidayya, ya Allah, Engkau ampunkan dosaku ya Allah, juga dosa mak bapak tu. Sekali, harum sekali, ya Allah ampunkan dosaku, dosa mak bapak sekali ya Allah. Kalau kita rasa hari ini kita lagi pemurahlah kita. Wali jamil muslimina wal muslimat, dan ampunkan dosa orang muslimin dan orang muslimat. Lagi kita murah hati, lagi kita berlembut hati. Alif pun lembut hati kita. Apa ni? Al-ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, dosa mak bapak ya Allah, dosa orang muslimah ya Allah, dosa mereka yang hidup atau yang telah mati ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tak ada satu ruginya. Dia dianjurkan lah. Tapi yang hari ni ibu yang paling beruntung ialah ibu yang meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan. Bapa yang beruntung ialah bapa yang meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka meninggalkan tuan-tuan anak yang soleh, yang selalu doa kepada mereka. Jadi hari ni kita mohon tak terbalas. Saya tak terbalas jasa mak saya, tak, mak dah tinggalkan, tak terbalas kan? Tak terbalas, setakat doa. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa mak ya Allah. Engkau kasihi mak ya Allah, macam mana mak mengasihi kita semasa kita kecil. Ya Allah, kasihnya macam mana? Terbalas ke? Tak terbalas lagi. Tak terbalas dengan doa. Tak terbalas. Macam mana ya kita nak
Cukup ke sekali minta ampun, cukup ke? Tak cukup, maka ni perbanyakkan mohon ampun untuk mak bapak ni Rajab. Dan jangan ada berhentinya sampai nanti ke 1 bulan yang mustajab sangat doanya, itu bulan Ramadan. Terus kita mohon ampun kepada mak bapak kita. Saya tahu ini semua yang dah dilazimi, telah kita amalkan. Dia nanti masuk bulan Syaban, bulan salawat, banyak-banyakkan salawat. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, banyak-banyakkan baca Quran. Adakah kita kena tunggu masa tersebut? Rajab baru nak istighfar, Syaban baru nak bersalawat, Ramadan baru nak Quran? Tidak. Marilah bawa diri kita, biarlah kita sikit-sikit dengan Al-Quran, biarlah diri kita sikit-sikit dengan salawat, biarlah diri kita sikit-sikit dengan sedekah, biarlah diri kita sikit-sikit dengan mak bapak. Yang kelima apa? Biarlah diri kita sikit-sikit lidah kita cakap perkara baik, cegah perkara buruk. 5 perkara ini tuan-tuan, ulama susun 5 perkara ini untuk apa? Supaya mudah di saat sakarat nanti. Kan kita dah ada nota tu kan. 5 perkara ini kalau kita lazimi: 1, sikit-sikit Al-Quran; 2, sikit-sikit salawat; 3, sikit-sikit sedekah; 4, sikit-sikit mak bapak; 5, sikit-sikit cakap baik. Sikit-sikit cakap baik. Ini 5 jalan yang ditunjukkan kepada kita untuk mudah sakarat. Sungguh tuan. Tapi hari ni kalau kita nak suruh jawab persoalan ini, saya lah, Farudin, kau sikit-sikit Quran ke Quran sikit-sikit? Saya pun malu nak jawab. Ya Allah, kita ni tak jujur dengan Allah, tak adil kita. Allah kirimkan kita, orang ketipkan kita ni 24 jam sama je. Kenapa ada orang boleh banyak masa dengan Quran? Kenapa saya tak boleh? Nak jawab apa nanti? Kau sikit-sikit Quran ke Quran sikit-sikit? Allahu Akbar. Yang kedua apa tadi Ustaz Zamli? Selawat. Kalau kita ditanya, kau sikit-sikit selawat ke selawat sikit-sikit? Apa kita nak jawab tak? Masa panjang lah, dikirakan masa panjang. Masing-masing jawablah dalam hati. Ya Allah, nanti duduk ya, nanti lepas ni duduk balik rumah boleh buat duha, lepas tu duduk termenung. Ya Allah, aku ni Quran sikit-sikit ke sikit-sikit Quran? Yang kedua, ya Allah, ni aku ni, saya ni ya Allah, sikit-sikit selawat ke selawat sikit-sikit? Yang ketiga, saya ni ya Allah, aku ni ya Allah, sedekah sikit-sikit ke sikit-sikit sedekah? Yang keempat apa ni? Ya Allah, aku ni sikit-sikit mak bapak ke mak bapak sikit-sikit? Kita jawab sendirilah di situ. Wahai Allah, ni aku dikurniakan lidah ni ya Allah, ni yang kelima ni, lidah ni dikurniakan lidah ni ya Allah. Adakah aku ni sikit-sikit cakap baik atau cakap baik sikit-sikit? Ini yang kita kena jawab nanti. Semua ini tergolong dalam masa yang Allah akan tanya kita. Jadi Alhamdulillah, kita baliklah ni Rajab. Kita baliklah, umur kita pun dah tinggal sisa-sisa. Baki-baki tu mana dah hujung lah tu, bukan banyak lagi. Baki-baki. Maka hari ni 5 perkara kalau boleh jangan tinggalkan. Kerana ulama kata apa? Siapa yang ada pada diri 5 perkara ini ada, insya-Allah Allah Ta'ala bagi jalan mudah untuk keluarnya ruh. Jalan mudah, sakaratnya mudah, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan kasih di Allah SWT, ini kita duduk seketika lagi dalam majlis ilmu. Ini pilihan Allah Ta'ala. Allah sayang pada kita. Sayang tuan-tuan kita, ya Allah, dia pilih kita duduk seketika. Bukan apa pun, duduk sekejap je kan. Tak sampai masa panjang. Tapi ini pilihan Allah Ta'ala. Bukan semua Allah Ta'ala pilih, tak. Ini perkara mahal. Kerana mahal Allah Ta'ala tak pilih semua. Tak semua yang sebaya kita Allah Ta'ala pilih, tak semua tak. Bukan tak dengar berita contoh kan. Tahu berita ni, berita ada. Tapi tak semua Allah Ta'ala pilih. Jadi Alhamdulillah, tahniah untuk diri masing-masing. Ya, tahniah tuan-tuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Kita masih lagi diberi pinjam oleh Allah. Kita masih lagi direzekikan oleh Allah Ta'ala umur yang walaupun kita mengakui inilah sakit baki umur yang aku ada ya Allah, hari ini kita bangkitlah ya Allah, aku nak dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara-cara yang ulama telah susunkan. Kita belajar-belajar hari ini dekat-dekat macam mana ulama-ulama orang-orang soleh amal. Kita tiru-tiru, kita niru je sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insya-Allah. Ya, mengikut kitab kita berikutnya dengan perkara yang tak habis lagi berhubung tentang syarat sahnya solat berjamaah. Ya, tak selesai lagi ni, sikit-sikit lah. Yang penting dapat dia sikit-sikit. Tak dapat pun tak apa. Tak dapat pun dapat ganjaran. Dapat 2 pahala, tak dapat 1 pahala. Subuh sampai dapat. InsyaAllah pada hari ini muka surat 24, barisan keberapa tu? Yang ke-7, iaitu perkara yang ke-7. 2, 4, 6, 8, 10. Yang ke-10. Rasanya yang ke-7 tu dah sudah tak? Belum. Yang ke-7 belum.
Yang ketujuh dah. Sekarang yang ketujuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, syarat sah untuk kita solat berjamaah ialah bahawa berhimpun keduanya pada satu tempat, masjid atau lainnya. Mesti syarat berjamaah itu mesti berhimpun, sama ada dalam masjid, sama ada luar masjid, mesti namanya itu berhimpun. Okay? Mesti berhimpun, namanya berjamaah lah tu. Niatnya mesti niatnya berjamaah. Teman, kalau berhimpun ramai-ramai tapi tak niat dengan berjamaah pun tak dikira sembahyang berjamaah. Berhimpunnya tu berhimpun, tapi sembahyang seorang-seorang, itu tak dikira berjamaah tu. Jadi di sini bahawa berhimpun keduanya, apa keduanya itu, iaitu makmum dan imam di satu tempat, di masjid tempatnya, atau di mana disebut di lain-lain, di musalla, ya, di pejabat-pejabat yang kita buat tempat sembahyang, itu namanya berjamaah lah tu. Di pasar-pasar, di lereng-lereng bukit, bagi gembala, di kebun-kebun, tak apa. Bila dua orang niat berjamaah, itu dikira diterima lah tu berjamaahnya tu. Mudah-mudahan dapat ganjaran pahala berjamaah. Tapi tuan-tuan, saya suka sebutkan, orang yang sembahyang di masjid berjamaah dapat 27 ya, orang. Tapi kalau orang yang di ladang-ladang, di lereng-lereng bukit, di Sahara, padang Sahara, kalau dia tunaikan salat berjamaah, dia lebih 50 dia dapat. Kerana pengorbanan dia sembahyang di ladang-ladang. Bagaimanapun Allah punya suka, tanya malaikat, wahai malaikat, itu hamba-Ku tu buat apa tu? Begitu sekali Allah Ta'ala nak muliakan orang tu. Dia buat apa tu wahai Allah? Dia sekarang sedang membesarkan Kau wahai Allah, sembahyang. Allah suka. Kerana apa? Dekat ladang pun sibuk berkumpul, seorang azan datang walaupun dua orang. Kebun di sebelah, kebun sebelah, nak balik Asar alang-alang, nak balik nak pergi kebun lagi, nanti sampai kebun dah maghrib. Jadi sembahyang dekat kebun, tak apa, ganjaran dah lebih lah, lebih daripada 27 ya. Ini jadi di mana kita lihat nanti cerita masjid atau lainnya tu, kita nak cerita lainnya tu di mana, lainnya maksud lain. Maka bagi berhimpun keduanya pada satu tempat itu 4 surah. Apa dia 4 surah? 4 bentuk, iaitu 4 keadaan ya. Tapi tak diceritakan dalam kitab kita ni, dalam kitab Hidayatus Sibyan, yang disebut di mana? Dalam kitab yang panjang-panjang. Habis sampai situ, masuk yang ke-8. Tak apalah apa yang dimasukkan 4 surah, tak apa, kita ambil sikit-sikit. Apakah yang dimasukkan 4 surah? Nanti tentu ada masalah dalam sembahyang kita berjamaah. Mungkin ada persoalan ni kan, jaga ni kan, dalam masalah 4 surah ini. Okay. Baik lelaki, baik perempuan, sudah tentu hari ni kita nak pulun ganjaran yang lebih daripada Allah Ta'ala. Kita akan kejar di mana saja ada tunaikan solat berjamaah, kita akan kejar. Kalau kita dah sembahyang zuhur seorang-seorang pun sampai dituntut, tuan-tuan perempuan, kita dah sembahyang zuhur seorang-seorang, tiba-tiba ada satu jamaah buat solat berjamaah, kita dituntut untuk sembahyang berjamaah bersama mereka dengan niat apa? Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, makmuman iadah ulang. Saja aku ulang sembahyang zuhur ikut makmum, berimam, ikut imam. Begitu sekali kan, dituntutnya jangan sampai tertinggal solat berjamaah. Siapa yang dah solat zuhur seorang-seorang, lepas tu dia dah solat zuhur seorang, tiba-tiba ada satu jemaah buat solat jemaah, dia dituntut ikut. Niat apa? I'adah, niat ulang. Begitu sekali. Kerana apa? Tadi sembahyang seorang-seorang dapat 1 ganjaran pahala, sembahyang berjamaah dapat 27 pahala. Top up tadi tu, top up. Jadi begitu sekali, supaya jangan terlepas. Allah Ta'ala sediakan kita perjalanan yang sangat jauh, sangat jauh. Kita besok di saat kematian 40,000 tahun dulu dalam kubur, jangan lama tu. 40,000 tahun dalam kubur. Lepas dalam kubur, di hari kebangkitan, perjalanan kita nak menuju syurga tu 91,500 tahun. 91,500 tahun. Ulama kata begitu jauh tu. Jalannya 91,500 tahun di saat lepas hari kiamat, di kebangkitan. Jauh. 1,500 tahun kita telah selesaikan di sirat. Sirat je 1,500 tahun. Ya Allah, jauh sangat. Cukup ke bekalan kita? Subhanallah. Inilah kita, sebab itu umat yang umur yang sangat pendek, umat yang amalan sangat sedikit, tapi Allah sayang atas umat ini. Kerana umat Nabi akhir zaman, sayangnya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menserta dengan ini semua Allah sayang. Masuk kita lah. Sebab itu saya kata, bertuah sangat-sangat beruntung yang kita tak pernah mohon. Siapa pernah mohon, wahai Allah, Engkau pilihlah aku ya Allah jadi umat Nabi Muhammad? Tak pernah kita. Tapi kita, ya Allah, Allah tak takdirkan jadi umat Nabi yang pasti dan pasti. Tuan-tuan, puan-puan, tak ada umat Nabi terdahulu akan masuk syurga
sebelum umat Nabi Muhammad habis masuk surga. Allahu Akbar. Kita tak nak mohon pun. Bersyukurnya kita hari ini. Kenapa pergi ke situ tadi? Ya, apakah surah yang pertama? Dia ada 4 surah tentang sembahyang berjamaah pada masjid atau lainnya. Maka bagi berhimpun keduanya pada satu tempat, itu 4 keadaan. 4 surah tu 4 keadaan lah. Satu, makmum dan imam dalam masjid. Itu tak jumpa dalam kitab kita. Kena rujuk dalam kitab lain tu. Satu, 4 keadaan apa? Satu ialah imam dan makmum sama dalam masjid. Yang kedua, imam dan makmum dua-dua tak dalam masjid. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid, atau makmum dalam masjid, imam luar masjid. Tak patut ni. Tapi berlaku begitu. Kalau berlaku lah. Sekarang tak berlaku ni, tak berlaku. Itu yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid, atau makmum dalam masjid, imam luar masjid. Okey. Macam mana? Boleh jadi? Boleh jadi, boleh jadi. Nanti jadi. Nanti kita tengok dia punya jadinya, kemenjadian itu. Jadi macam mana? Ini live ni. Saya tak lulus hari ni. Sepatutnya saya jadi hakim hafazan Quran ni di Pagu. Tak lupa nak cakap dengan Ibnu lah. Sepatut jadi hakim di Pagu. Dia dengar juga tu. Nanti 11 hari bulan jadi hakim hafiz Quran di Farid Jawa. Tapi saya dah cari panggil mandai lah. Tapi pula helanya belajar ni macam mana ni? Saya cakap dengan Ibnu dan Nurul, sebab apa ni kita ditonton, sahabat-sahabat menonton. Nak tonton pun tonton lah sana tak? Yang keempat, gambaran yang keempat apa? Sembahyang mu'adah. Sembahyang itu kalau dia mengulang sembahyang. Ini cerita berjamaah aja. Ini cerita berjamaah aja. Satu gambaran apa? Makmum dan imam dalam masjid. Tu cerita kita panjang tu dalam kitab kita. Okey. Yang kedua, imam dan keduanya imam dan makmum luar masjid. Yang kedua, imam dan makmum luar masjid. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid, atau makmum dalam masjid, imam luar masjid. Yang keempat, solah i'adah, solah mengulang solah. Kenapa boleh jadi mengulang solah? Kerana tadi saya sembahyang seorang-seorang, itu mengulang solah. Selepas itu ada pula orang solat berjamaah, maka disuruh kita berjamaah dengan dia. Tadi dah sembahyang, tadi dapat 1 pahala, berjamaah dapat 27. Sebab itu ini kelebihan yang saya kata tadi. Orang pun nak balik ke situ. Inilah umat akhir zaman. Allah Ta'ala sediakan 127. Sedekah 1 sampai 700 kali ganda dikurniakan. Baca Al-Quran, alif lam mim. Alif, lam dan mim, berapa huruf tu? 3 huruf. Tapi tuan-tuan tahu tak itu 9 huruf. Itu ganjaran berapa? Alif lam mim, berapa huruf tu? 9. Rujuk dalam kitab Fadhil Quran, kelebihan baca Quran, ganjaran 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 hasanah. Alif lam dan mim, berapa huruf tu? 3 huruf kan? Sebenarnya 9 huruf. Subhanallah. Alif ejanya apa? Alif lam fa, 3. Lam alif mim. Mim ya mim. Rupanya ya Allah itu 9 huruf. Rupanya kita dapat 90 pahala. Ini untuk umat siapa? Umat akhir zaman. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca alif lam dan mim saja. Tapi kalau surah Fil, alam tara, itu 3 huruf. Alam tara, alif lam mim juga. Itu 3 huruf. 3 huruf setiap ganjaran 1 huruf 10 pahala. 3 berapa? Jadi 30 pahala. Sebab itu tuan-tuan, tadi saya kata yang pertama, mengikut ulama mengatakan apa? Guru saya dah sebut ulama. Ustaz Maulana Wan Halimi kata apa? Siapa nak mudah mati? Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi mudah sakit. Akrab dengan Quran. Sungguh, kalau lidah kita basah dengan Quran, dia mudahlah meninggal ini. Ya Allah, mudahlah. Sampai pula diancam kita dengan hadis, ya.
Maulana Syekh kita ni biasa baca hadis tu, siapa dalam satu hari satu malam dia baca Quran kurang 10 ayat, jaga, dia akan golong pada orang yang lalai. Dia semakin lalai, semakin lalai. Dia akan cenderung pada dunia, dia akan lalai dengan akhirat. 10 ayat. Kita pun kata, Ustaz, aku baca surat Al-Fatihah satu hari 17 kali tau. Masa bila? Masa sembahyang. Itu dalam bacaan wajib. Tapi saya nak kata tuan-tuan, perempuan dan saya, tuntutan Quran huruf demi huruf boleh selesai tak? Kalimah demi kalimah boleh selesai ke tak? Ayat demi ayat boleh selesai tak? Surah demi surah boleh selesai tak? Juzuk demi juzuk, mana kita nak jawab? Mana kita nak jawab? Sebab itu ulama menyuruh jangan kurang 10 ayat. Tertibnya Quran itu khatam, tak ada istilah khatam pada Nabi, tak ada. Tak ada istilah khatam Quran. Kita ni berbalik-balik lah. Cuma sebab itu nak mudah sakarat, nak mudah sakarat, yang kita mohon, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah dalam sakarat aku, ya Allah. Nak mati tu mudah. Tapi tuan-tuan, hari ni amal kita amal yang menyusahkan nak mati. Salah satunya baca Quran lah, salah satunya. Kerana 5 tadi kan, dah bagi dah 5 jalan. Pulun aja lah hari ni. Di saat baki-baki umur yang ada ni tak. Tadi nak cerita tentang tentang Al-Quran, macam mana boleh sampai situ tadi? Cuba jalan keluar apa dia? Jalan keluar sini. Kita nak keluar daripada situ, nak balik semula. Macam mana tadi? Imam ada tu. Imam dari luar masjid tadi. Tak ada lagi tadi tu. Lain tadi tu. Tak apalah, kita tinggalkan lah. Quran tadi kan, bacaan Quran tadi tak? Bacalah. Jangan hari ni kita habiskan di sini tak. Habis di sini maksudnya apa? Balik kita amal. Balik saya amal. Tapi apa? Satu bumbung dengan kita, dekat dengan kita tak dapat amal, rugi. Satu bumbung tak dengan kita, anak kita tak dapat amal, rugi. Kita alhamdulillah kita dapat amal. Yang satu bumbung ni hari ni sangat rugi. Kalau hari ni kita dapat tak sampaikan. Ya, Quran jaga-jagalah. Ya, kalau hari ni kita macam mana lah. Dan memang di saat-saat hujung-hujung ni kita kena jaga. Kerjakanlah perkara-perkara itu, kerjakanlah. InsyaAllah. Tak payah tunggu Ramadan ya tak. Ganjaran lebih ganjaran. Kita dapat balik. Ganjaran lebih bagi umat akhir zaman ni. Tadi solat berjamaah 27, baca Quran. Kalau kita Taurat, Zabur, Injil dulu, baca satu kalimah, belum tentu dikurniakan ganjaran pahala dengan kalimah yang tersebut. Satu huruf belum tentu, tapi Quran, ya Allah, sungguh dijanjikan begitu sekali dah amal Qurannya. Kalau hari ni kita tak boleh hafaz, tak boleh hafiz, kita jadikan anak kita hafiz. Kalau tak boleh anak kita hafiz, kita jadikan cucu kita hafiz. Tuan-tuan, saya pernah temu duga hafiz, nanti saya panggil, tak bagi-panggil sampai dah tua dah. Dan anak jalan 60 tak bagi-panggil. Alhamdulillah. Subhanallah, tapi alhamdulillah dah. Alhamdulillah, rasa ya Allah syukur dapat satu hafiz insya-Allah. Tuan-tuan minta doanya. Nanti bulan 9 ke dapat 2 lagi hafiz. Perempuan seorang, lelaki seorang. Insya-Allah bulan 9 ni. Doalah mudah-mudahan. Bapa tak pandai, anak hafiz tak hafal-hafal. Surah Kafirun ulang alik tak jumpa jalan keluar. Tapi mudah-mudahan anak tak dapat anak, kita dapat cucu kita. Nanti dia tunggu kita. Dia tunggu kita. Kenapa? Wajib bagi seorang hafiz itu tarik 10 ahli keluarga. Walaupun wajib keluarga itu masuk neraka, jangan sebab syirik sudah. Anak dia tarik mak bapak, adik-adik dia 10 masuk syurga, walaupun patut 10 tak ada seorang masuk neraka. Tak, dia akan bawa. Syarat jangan syirik. Begitu sekali. Subhanallah. Tak dapat, kita bantu madrasah hafiz ya tak? Allah, ajak membantu madrasah hafiz lagi. Yalah, kita dah tak dapat nak buat macam mana. Jadi alhamdulillah, maka kat sini kita lihat satu-satu apa yang dimasukkan. Surah yang pertama apa dia? Makmum dan imam dalam masjid. 4 surah kan? Dia tak sebut dalam kitab Hidayatus Sibyan. Cari dalam kitab Hidayatus Sibyan tak jumpa. Maka tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab yang saya sekarang rujuk, kitab Idaman Penuntut, kita jumpa. Dan kitab Idaman Penuntut. Maka kedua-duanya dalam masjid. Kita nak lihat sah tak sahnya. Okey, perempuan baik lelaki, maka sahlah makmum mengikut imam sekalipun jauh antara keduanya dan diselangi oleh binaan yang lain dalam masjid. Sekarang kita cerita surah 1 je, gambaran 1 imam dan makmum dalam masjid. Okey, dalam masjid maksudnya apa? Kedua-duanya dalam masjid, maka sah bagi makmum mengikut imamnya. Sah bagi makmum ikut imamnya sekalipun jauh antara keduanya.
sekalipun jauh antara imam dan makmum, itu diselangi dengan binaan yang lain. Seperti apa? Ada telaga. Contohlah, dalam masjid ni, masjid yang sangat luas, ada telaga, kita ikut imam saf pertama sampai saf yang kedua, saf 1 hingga 20, ada bina telaga, kita di saf yang ke-21 belakang telaga. Satu bangunan yang sama, kita cerita satu yang sama sekarang. Sah tak? Sah, kerana telaga itu ada depan kita pun. Seperti telaga lagi, seperti ada menara depan kita, ada kubah apa, ya dah cerita itulah. Dalam masjid diselang dah saf yang ke-30 ada satu kubah yang memisahkan kita dengan saf depan. Tapi dalam masjid dapat ganjaran pahala berjamaah, itu dapat dan sah sembahyangnya. Pahala berjamaah nanti kita lihat kemudian. Okey. Ataupun masjid kita lapang, macam dulu Masjid Nabawi asalnya 4 pacak kayu yang sangat luas. Dalam situ di saf yang pertama ada saf kosong kerana ada tanah kat situ. Ada tanah lapang lah dan sebagainya yang menghalang di hadapan kita. Kalau dalam masjid tetap sah. Apa yang menghalang sekarang? Dinding. Ini kata dinding malam tetap sah. Apa yang menghalang? Tiang. Tuan-tuan, kita sembahyang, imam sembahyang kat sini, ada makmum satu sana dekat belakang. Berapa tiang dia halang? Dalam masjid sah tak sembahyang ikut imam? Sah sembahyang. Kita pernah pergi Madinah tu sembahyang kat tingkat atas kan, nampak imam kah? Dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi sekarang orang perempuan sembahyang sana, nampak imam kita? Dalam masjid. Kita tengok, mungkin ada penerangan, ada diterangkan sekiranya ada pintu. Okey, sekiranya ada pintu selang antara keduanya dalam masjid. Sekiranya ada pintu, pintu tu memisah antara imam dan makmum dalam masjid. Cerita begitu. Sekiranya ada pintu, pintu itu selang antara imam dan makmum. Imam di sebelah depan, makmum ada pintu di belakang pintu sana, tapi dalam masjid. Okey, kiranya makmum hendak lalu, boleh ia pergi kepada imam sekalipun terpaksa kena berpaling. Tak ada pintu dihalang. Sekali imam, makmum nak pergi imam, dia kena berpaling, kena ada sekiranya. Okey, imam sekiranya dia batal atau dia nak keluar, dia pergi sana, kan berpaling, atau dia nak keluar, dia berpaling. Depan ada pintu. Sekali lagi, sekiranya ada pintu selang antara keduanya, iaitu imam dan makmum di masjid itu. Kiranya makmum hendak lalu, boleh ia pergi kepada imam sekalipun terpaksa kena lalu mana? Kena berpaling pintu kanan atau pintu kiri. Dan dia membelakangkan kiblat pun untuk dia cari pintu. Nescaya tidak mengapa. Sekarang di dinding ada pintu, tertutup lah, tak boleh ke depan. Nak ke depan tak boleh dalam masjid. Tetapi dia boleh pergi tempat imam, dia boleh lalu pintu sana, atau lalu pintu sana, atau dia nak pergi tempat imam, dia kena membelakangkan kiblat. Anda berlaku batal ataupun ni andai begitu, itu juga diterima, sah sembahyangnya dalam masjid ya. Ni cerita. Okey, nescaya tiada mengapa. Dan sekalipun pintu itu dikunci, walaupun pintu depan tu dikunci, walaupun pintu itu dikunci untuk lalu, dikunci, walaupun pintu sana itu dikunci. Yang dicerita ni, kalau ada pintu depan, pintu tu dikunci, dia nak ke depan kena mana? Kena pergi lalu sana. Ada pintu tak? Ada laluan. Dia pergi depan, kena lalu sana, sana ada laluan. Dia nak ke depan kena mana? Kena buntutkan kiblat, disebut kena belakangkan kiblat. Itu juga dia tetap sah sembahyang, tetap sah dalam masjid ya. Dan saya tidak mengapa di situ disebut. Dan sekalipun pintu itu dikunci dengan kunci besi selama tiada dipagar. Pagar tidak. Okey, pagar tak. Pintu dikunci, kunci boleh buka, tapi pagar lain cerita. Pagar mati. Siapa yang sembahyang di sebalik pagar tidak boleh lalu keluar. Diandaikan dia nak pergi tempat imam, dia tak boleh lalu ke kanan, tak boleh lalu ke kiri, tak boleh lalu. Pagar tu pagar mati, maka sembahyang tu tidak sah ikut imam dalam masjid. Okey, sekarang ini sliding tu mati ke tak? Tak boleh tolak-tolak, tak apa. Yang lepas tentu puan ingat syarat sah ikut imam. 1, nampak. 2, atau kan, atau dengar suara imam. 3, tak dengar suara imam
tak nampak imam, tapi dengar suara mubaligh. Yang lepas, siapa dia mubaligh? Yang dilantik dalam musyawarah ni, masjid ni. Saya nak kata sikit, siapa dia mubaligh ya? Contohnya kita sembahyang di tanah seluas 100 hektar. Saya pernah sembahyang dengan Tuan Haji ni di Negeri Sembilan. Berapa hektar? Di Negeri Sembilan. Dia punya saf, satu saf dekat 1000. Yang Tuan Haji depan kita ni. Satu saf dekat 1000 Tuan Haji. Yang dekat nilai. Ingat tak nilai? Subhanallah. Satu saf 1000 lebih tu. Memang tak boleh buat apa. Ke belakang tu, ke belakang berapa ratus baris. Beratus baris Tuan Haji masa tu. Dinilai Negeri Sembilan. Maka musyawarah lantik mubaligh. Yang sembahyang kat belakang mana nampak imam? Tak nampak. Tapi suara mubaligh. Siapa mubaligh? Suara yang menyampaikan suara imam. Imam kata Allahu Akbar. Mubaligh pun sambut. Sana tu yang dengar suara imam sayuk, dia pun sambut Allahu Akbar. Suara dia tu sampai kepada orang lain. Dia akan dilantik. Kalau di situ, ingat lebih daripada 50 mubaligh lah masa tu. Lantik-lantik untuk sampaikan suara imam. Dia tak nampak imam pun. Ni di satu tempat, di satu tempat. Jadi di tempat kita, kalau setakat masjid ni tak perlu dilantik mubaligh pun tak apa, suara imam dah sampai kan, suara imam dah sampai. Macam mana? Ada pembesar suara. Hanya dah sampai, dah tak payah mubaligh lagi tu. Dah tak payah suara. Di Mekah ada mubaligh. Ada mubaligh tapi suara pun sampai. Oh, dilantik juga tak apalah, dia lantik juga. Ikut sunnahnya dilantik mubaligh. Kalau di hotel ni gimana? Dengar suara. Sebab nanti di hotel nanti ke cerita di tempat lain di bangunan lain. Nanti ada cerita di bangunan lain. Dia mengatakan di bangunan lain ini tak sah kerana bangunannya lain. Dan bangunan lain ada mengatakan sah selagi dengar kita tahu pergerakan imam itu. Kita tengok yang ini dulu insya-Allah. Di Mekah memang yang ada sebenarnya di hotel. Dia dengar suara pun memang ada hotel yang dekat tu dengan masjid tu. Hotel tu kawasan masjid lagi, tapak masjid. Ada soft lagi, subhanallah. Dibolehkan ada situ. Nanti kita jumpa. Okey. Yang tak boleh saya kata pagar yang mati. Macam ini yang hidup tak apa. Yang hidup tak apa. Tapi lagi bagus kita buka lah kat sini satu laluan yang boleh lalu satu badan, tak apalah. Walaupun tiran. Jalan raya. Oh, jalan raya pun boleh, sungai pun tak apa. Nanti ada cerita dipisahkan dengan jalan raya di luar kawasan dan sungai. Kita lihat. Maka jika diselangi oleh tembok yang tak boleh lalu, kepada imam, ataupun ada satu tembok pula kita tak boleh lalu tembok itu untuk bagi imam, ataupun pagar besi, ataupun pintu-pintu yang tersebut itu tidaklah sah mengikut imam semula, maka jika diselangi oleh tembok yang tak boleh lalu padanya untuk jumpa imam, ataupun pagar besi yang tak boleh lalu untuk bagi imam, ataupun pintu-pintu yang tak boleh lalu untuk ikut imam. Kalau dikunci boleh, kalau dipaku pun ada cerita. Satu cerita kunci, satu cerita paku lain. Dipaku bagi habis mati. Mana di situ tak sah sembahyang mengikut imam. Ini dalam masjid. Ini dalam masjid. Sebelah, kalau tak buka boleh tak? Boleh. Kenapa? Dalam masjid. Kalau nak buka, ya tak apa buka. Tapi kalau sini tak buka, dia boleh lalu pintu sana tak? Masuk? Boleh buka satu pintu untuk dia boleh masuk. Tapi lagi bagus kita bagi ruang sekurang-kurang boleh satu badan lalu, memudah bagi kalau ada apa hal kita untuk pergi tempat imam, tak perlu hani berpaling. Tapi namun awal tadi, walaupun kita ke tempat imam kita boleh berpaling hadap kiblat, masih lagi diterima. Dia ceritanya sah ke tak sah. Itu saja. Sah, tetap sah dalam masjid. Macam mana? Ya. Pergi ke masjid dah penuh. Dalam penuh sembahyangkan hotel Mekah. Itu diterima yang itu sebab memang dah tak ada lagi tempat. Di itu. Dah tak ada tempat. Maka tengok, yang penting dia tahu satu, pergerakan imam. Yang kedua, suara tak ada dua, ada yang sampaikan. Tapi kita nak cerita ni hotel ni untuk sembahyang Jumaat misah, nanti kita tengok lagi. Saya khawatir dengan soalan-soalan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajah yang kedua, yang pertama selesai, maka masjid kita tak ada masalah. Yang pertama, apakah surah yang kedua? Dia 4 surah tadi. Apakah surah yang kedua? Iaitu bukan dalam masjid. Ini kita nak cerita yang bukan dalam masjid ni.
Okey, yang imam dan makmum berjemaah bukan dalam masjid. Masya Allah. Maksudnya ni, kedua-duanya bukan dalam masjid, sembahyang berjamaah di padang. Okey, bukan dalam masjid. Okey, seperti di padang ataupun dalam bangunan. Okey, ni ada jawapan ni kan. Sembahyang berjamaah tak dalam masjid tapi di padang kerana ramainya. Sembahyang sunat hari raya dia tak sunat dalam masjid. Sembahyang raya sebenarnya kat padang. Sebab apa? Di situ bila di padang, orang perempuan yang uzur dia kena pergi. Hari raya tu dia kena pergi. Kalau dalam masjid dia tak dapat apa nanti, dia tak boleh masuk masjid. Tapi kalau di padang dia, kenapa? Dia dapat dengar apa nasihat-nasihat Pak Imam. Nak arahkan suami balik, lupa, tetangga batu hilang semua, lesap. Penat dia kita tunggu kat tangga. Tak boleh harap. Sedap yang sebut. Kita tunggulah si perempuan pagi raya, suami dengan khutbah nasihat tu, banyakkan apa? Banyakkan bertakbir, banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, buat ziarah. Balik tanya, habuk satu pun tak dapat. Tak dapat. Dia bersarung selipar je hilang semua. Lagi lepas tu ada jamuan, rendang lain, kita buat Allah, dah lupa semua rumah. Pakai harap je dia pergi. Tapi sebenarnya dia kena buat berita terbaik. Sebab itu perempuan pun kena datang solat hari raya, buat di padang semua dengar. Dia biar semua datang. Anak-anak kecil semua datang. Semua datang. Sebab apa? Siapa yang datang, baik orang itu dalam keadaan suci atau tidak, contoh dalam keadaan haid kan tak suci, dia datang tu dia balik, dosa dia diampunkan macam kanak-kanak baru dilahirkan. Tuan rujuk kitab macam mana. Itu hari raya tau. Tapi kita tak pergi pun. Tak apalah sembahyang kat rumah. Khutbah tak dengar. Khutbah tu sunat, memang betul pun. Khutbah tu sunat. Tak, kita pun sembahyang kat rumah. Boleh. Tapi kalau pergi pun dia menyempit je kan, sempit. Nanti dah terpaksa pula bincang macam nak besarkan masjid. Padahal masjid penuh setahun 2 kali je, dah jadi susah lah. Tapi kalau nak ikut, bawa je, jangan dihalang dia ikut. Contoh rujuk dalam hadis bab solat 2 hari raya. Siapa pergi solat 2 hari raya, memang dia untuk cari redha Allah. Balik je, habis solat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dia keluar daripada masjid macam kanak-kanak baru lahir. Tentu akan jumpa perempuan. Tapi kita tak bawa. Sebab apa kita tak bawa? Sebab kita ingatan kuat. Kenapa? Apa yang imam sampaikan, kita akan sampaikan. Tapi saya macam tak percaya. Saya tak percaya. Saya orang paling tak percaya dah lelaki ni. Kalau turun tangga hilang, melesap. Kalau bagi 10 kat rumah, satu pun mungkin dia lupa. Apa tadi? Apa ya tadi? Pada yang ke-10 tu satu. Tapi yang pentingnya kat masjid tu lah. Okay. Kita nak tutup yang ni lah ni. Okay. Bukan dalam masjid ya. Minta maaf, kita terlebih masa sikit Haji. Boleh je? Haji? Ya, kita terlebih masa sikit. Okey. Keduanya bukan dalam masjid seperti di padang ataupun di dalam bangunan lain yang besar. Bangunan lebih daripada masjid. Dia nak sembahyang berjamaah kat situ. Dia buat tu jadi tempat musalla lah. Maka syaratnya bahawa jangan ada jarak keduanya lebih dari 300 hasta. Bangunannya sangat besar. Pak Imam sembahyang kat depan, dia malas nak pergi depan, jauh. Kat belakang dia niat salli fardhu dhuhri 4 rakaatin makmum lillahi ta'ala. Mana makmum imamnya? Sana punya jauh kat depan. Jauhnya tu diukur dengan hasta selagi belum lebih daripada 300 dia sah sembahyang. Tapi kalau jaraknya lebih 300 hasta, dia ikut jauh. Bila diukur antara dia dengan imam lebih 300 hasta, sembahyang tu tak sah. Ni luar masjid. Ini lain daripada masjid. Ni bangunan. Tapi kalau di masjid macam di Mekah, berapa ratus hasta, kita tak ikut kat depan. Jauh lah nak jalan, dah penat, kita ambil saf belakang je. Berapa ratus hasta tu dengan imam tu, jauh. Sah tak sembahyang kita? Sah, kerana dalam masjid. Kalau luar masjid, nak sah, pastikan jarak kita dengan imam tak lebih daripada 300 hasta. Tapi kalau belakang imam ada makmum, itu tak dikira. Itu 3 hasta. Ini yang kosong. Kalau tidak nanti kita bingung. Ustaz, saya berada di hasta yang ke-600. Sah tak sembahyang? Apa benda tak sah pula? Depan tuan ada siapa? Ada saf. Depan dia ada siapa? Ada saf. Depan, oleh kerana kita yang saf yang ke-300. Tetapi di luar masjid, kalau kita ukur dengan imam, lebih 1000 hasta dah. 1000 hasta dah. Jauh tu. Sah tak kita? Sah kalau orang depan tu sah. Dia putus satu saf. Saf yang ke-30 dengan saf yang ke-31 lebih 300 hasta, 31 tu tak sah ikut berjamaah. Itu luar masjid. Dalam masjid apa? Tak kisah. Sah berjamaah.
Saya tak nak ikut saf depan, tapi saya ikut saf belakang sana. Sah tak sembahyang? Sah dalam masjid. Tapi dapat pahala berjamaah tak? Tak dapat. Berjamaahnya sah, pahala berjamaahnya tak dapat. Di situ disebut. Itu dikira masjid tu. Yang kita ambil ibrah di macam masjid Makkah lah di Makkah. Madinah. Madinah dekat atas dia sembahyang kat atas tu. Di Makkah lagi atas. Itu dikira kawasan masjid lagi tu. Itu masjid tu. Sebab itu dia buat tu, dia dah muzakarah ulama-ulama dia. Kita kira. Okey. Yang itu saya akan jawab nanti kita cari lagi. Ada jarak antara keduanya tidak lebih 300 hasta, atau antara tiap-tiap dua saf, atau antara dia yang mengikut itu dengan dua orang makmum yang berdiri di belakang atau di kiri kanan begini. Masuk gini. Tapi kalau di sebelah kita jawab mana? Hari ni satu saf ni putus. Ada 10 orang. Orang yang ke-11 di kat mana tu? Kat sana tu. Saf ni dah habis dah. Ada satu orang dekat sana tu, jauh sana. Jauh dia tu ada tak jarak 300 hasta? Kalau ni cerita luar masjid. Kalau sampai 300 hasta cukup, maka dia masih dikira dapat ikut imam. Tapi luar 300 ya, dia tak sah berjamaah. Tapi kalau tadi safnya renggang, 300 hasta tu renggang tu, dia dapat pahala berjamaah tak dapat. Sembahyang yang sah, pahala berjamaah tak dapat. Tuan-tuan, hari ni bila antara kita dengan kita ni, saf pertama dengan saf kedua jaraknya 3 hasta. 3 hasta jarak dia. Saf kedua kita kosongkan. Kenapa kosongkan? Sengaja tak nak pergi saf kedua. Kita pergi saf ketiga. Orang yang saf ketiga, saf pertama tu kosong, saf kedua kosong, dia dapat pahala berjamaah tak? Tak dapat. Perempuan tak, perempuan lain. Perempuan lebih daripada 3 hasta pun tak apa. Lelaki. Perempuan dia bingung pula dengan, ustaz ni berapa tiang ni? Satu tiang ni nak masuk. Habis aku dapat. Tak, yang sana tu lain, perempuan lain. Perempuan dia dapat, lelaki. Okey. Jadi hari ni ada saf pertama dah penuh. Saf pertama penuh. Saf kedua hampir penuh. Kurang berapa orang? Kurang 4 orang. 4 orang patut dah cukup penuh. Dia buat saf ketiga. 4 orang ni patut penuhkan saf kedua, tapi dia saja buat saf ketiga. Apa dia buat saf ketiga tu? Ini bermakna dia tak dapat pada solat berjamaah kerana jauh lebih dia. Maka dia tak buat solat berjamaah. Sembahyang dia sah tak? Sembahyangnya tetap sah. Sembahyangnya sah. Berjamaahnya tak dapat. Okey. Jadi insya-Allah lah setakat ini dulu. Nanti kita yang bukan dalam masjid tu kita akan ulang lagi surah yang kedua. Gambaran yang kedua nanti kita ulang lagi sedikit, insya-Allah akan datang di pertemuan akan datang ya. Tetapi Haji yang datang Isra Mi'raj dah mulai. Okey. Insya-Allah akan datang. Ini permintaan dah untuk ceramah Isra Mi'raj. Jadi ni kita tangguh dulu. Nak cari ibrah Isra Mi'raj itu. Ya, mudah-mudahan panggil lagi datang. Ada ibrah di situ, banyak ibrah Isra Mi'raj. Tak habis minggu depannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kalau ada keberkatan, kalau ada pahala yang Allah Taala kurniakan, kalau ada ridha Allah pada kita, yang ini mudah-mudahan keberkatan, pahala dan ridha Allah itu juga Allah Taala kurniakan kepada mak bapak kita yang lama meninggalkan kita, insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan haynan layyinan bi ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.